Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Pada sesi pembelajaran kali ini, cikgu akan menerangkan tentang jenis-jenis dadah. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks pendidikan kesihatan tahun 6 dari muka surat 22 hingga muka surat 23. Mari kita lihat jenis dadah yang pertama. Baiklah, jenis dadah yang pertama ialah opiat. Mari kita lihat definisi bagi opiat. Merujuk kepada bidang perubatan, opiat ini merupakan satu kumpulan ubatan yang dihasilkan daripada opium sama ada produk asli seperti morfin dan kodein atau ubat semi-sintetik. Baiklah murid, di sini cikgu sediakan 4 contoh bagi opiat. Iaitu yang pertama ialah heroin. Selain pada heroin, ia juga dikenali sebagai kodein, morfin dan juga sintetik. Kesemua 4 bahan ini dihasilkan daripada morfin. Jadi morfin tu diolah, kemudian dijadikan sebagai heroin, dijadikan sebagai kodein dan juga dijadikan sebagai sintetik. Kalau murid boleh lihat pada gambar yang cikgu sediakan tu, heroin ni dia selalunya dalam bentuk serbuk. Kemudian ada juga yang dijadikan dalam bentuk pil. Bagi kodein pula, ia dalam bentuk liquid atau cecair. Dan morfin ni juga dicampurkan dengan bahan bukan semula jadi dinamakan sebagai sintetik. Baik, kesan-kesan pengambilan opiat, anda akan merasa diri anda ditekan dan semua sistem yang terdapat pada saraf tunjang akan menjadi perlahan. Itu kesannya jika anda mengambil terlalu banyak opiat. Baiklah, jenis dadah yang kedua ialah ganja. Pernah dengar kan? Baik, menurut Kamus Dewan edisi keempat, ganja ini ialah sejenis tumbuhan yang daun dan bunganya yang kering dihisap seperti tembakau sebagai dadah yang menghayalkan. Okey, jadi dekat situ murid dah tahu dah. Ganja ini dihasilkan daripada tumbuhan yang telah dikeringkan. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh-contoh ganja. Baik, contoh-contoh ganja. Yang pertama ialah cannabis. Yang kedua ialah hashish dan yang ketiga ialah minyak hashish. Baik. Pada gambar cannabis tu, murid boleh lihat daun ganja. Nampak kan? Yang warna hijau tu. Kemudian dia dikeringkan, kemudian dijadikan dalam bentuk serbuk. Okey. Kemudian daun ganja tu juga dimampatkan, dikenali sebagai hashish. Hashish ni yang betul-betul tu lah. Okey. Kemudian hashish ni pula diekstrak menjadi minyak. Dipanggil minyak hashish. Okey. Baik. Jika anda mengambil terlalu banyak ganja, apa yang akan terjadi pada diri anda? Pertama, akan menyebabkan mulut anda kering. Kemudian, selera makan bertambah. Okey. Ketiga, hilang daya ingatan. Dan yang keempat, kemurungan. Okey. Jadi, tak eloklah ambil terlebih banyak ganja ni. Sebab lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Baik, jenis dadah yang ketiga iaitu halusinogen. Okey, menurut istilah bidang farmakologi, halusinogen ni bermaksud sebarang dadah atau bahan yang menyebabkan halusinasi. Apa saja dadah yang awak ambil, okey, yang menyebabkan awak
berhalusinasi dipanggil sebagai halusinogen. Bertepatanlah dengan namanya halusinogen. Okey. Baik, halusinasi ni apa? Halusinasi ni bila awak ambil saja dadah tu, awak dapat merasakan diri awak ni macam dipegang. Okey, ataupun awak boleh memegang, mendengar, melihat, menyentuh. Okey. Benda-benda yang tak wujud pun. Okey. Contohnya yang paling senang macam meracau. Meracau kan, tiba-tiba tangan dia ke atas lah, kereta kapai-kapai lah kan. Okey, kemudian macam awak boleh tiba-tiba je awak macam berjumpa dengan orang yang zaman purba. Contohnya kan, tiba-tiba awak dah jadi macam back to the future pula kan. Macam tu lah. Terasa macam bawa kereta je, terasa macam kita terbang. Macam tu lah. Itulah maksud halusinasi. Benda tak wujud pun, tapi awak terasa macam benda tu reality. Baiklah, contoh-contoh halusinogen. Yang pertama ialah meskalin. Meskalin ni terhasil daripada sejenis pokok kaktus yang dikeringkan dan dijadikan dalam bentuk serbuk seperti dalam gambar. Yang kedua ialah psilocybin. Psilocybin ni ialah sejenis tumbuhan cendawan yang dikeringkan. Dan kedua-dua bahan ini dijual kepada pengilang. Pengilang akan campurkan dengan bahan-bahan kimia yang lain, maka terhasillah pil, LSD dan juga DMT untuk tujuan perubatan. Okey, baik. Kesan pengambilan halusinogen mengubah pencerapan diri pandangan visual dan menyebabkan ilusi. Baiklah, dadah jenis yang keempat ialah perangsang. Menurut istilah bidang farmasi, dadah jenis perangsang ini ialah dadah yang menghasilkan peningkatan sementara pada aktiviti berfungsi sesuatu organ. Maksudnya di sini, apabila anda mengambil saja dadah jenis perangsang ini, dia akan meningkatkan fungsi organ anda. Tapi berdasarkan dadah yang awak ambil lah untuk apa. Contohnya kalau awak ambil steroid. Okey, steroid tu dia meningkatkan kadar degupan jantung. Jadi jantung awak daripada biasa berdegup, dia akan berdegup dengan lebih laju. Seterusnya, contoh-contoh dadah jenis perangsang. Pertama ialah kokain. Kokain ini terhasil daripada sejenis tumbuhan yang diberi nama pokok koka. Pokok koka ini ditanam, kemudian daun yang diambil dan dikeringkan. Kemudian setelah dikeringkan, akan diekstrak dan parti ekstrak itu dijadikan sebagai kokain. Baik, yang kedua ialah metamfetamin. Metamfetamin ni dalam bahasa pasalnya dipanggil syabu. Okey, syabu ini dihasilkan dalam bentuk kristal. Sama juga dengan amfetamin. Amfetamin ini dihasilkan dalam bentuk kapsul. Pil ekstasi pula merupakan dadah jenis perangsang yang dikategorikan sebagai dadah jenis sintetik. Baik, kesan pengambilan dadah jenis perangsang. Ia boleh merosakkan sistem saraf kita. Baiklah, dadah jenis yang terakhir ialah dadah penenang.
Menurut istilah dalam bidang perubatan, dadah jenis penenang ini ialah ubat yang meredakan ketegangan mental dan memberi ketenangan tanpa menimbulkan rasa mengantuk dan mengganggu daya pemikiran otak. Seterusnya ialah contoh-contoh dadah jenis penenang. Yang pertama ialah sedatif. Sedatif ini fungsinya sama seperti ubat penenang ataupun dikenali sebagai ubat tidur. Yang kedua ialah alkohol. Alkohol dipatenkan ataupun dihasilkan dalam bentuk minuman. Jadi terdapat banyak jenama yang menjual minuman beralkohol. Yang ketiga ialah tranquilizer. Tranquilizer ini sama juga macam sedatif, ubat penenang. Dan yang terakhir ialah ketamin. Ketamin ini juga dikenali juga sebagai ubat penenang, tetapi digunakan untuk haiwan. Ya. Contohnya untuk menangkap singa ataupun harimau, haiwan yang berbahaya, kebanyakannya akan menggunakan ketamin. Sebab ketamin ni dalam bahasa mudahnya ialah ubat pelali. Kesan jika anda mengambil dadah penenang ini, ia akan memperlahankan dan menghentikan fungsi-fungsi tubuh.